Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami ingin mengulas dengan lebih lanjut berkaitan tajuk dipilih iaitu berita palsu penyebaran COVID-19. Kemunculan media sosial memberi peluang untuk kumpulan tertentu untuk beriklan di laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Platform ini digunakan untuk mencari orang yang berfikiran sama untuk terus berhubung bersama keluarga dan rakan-rakan serta untuk melaporkan berita semasa. Rangkaian media sosial menyediakan kaedah komunikasi ringkas menggunakan ikon untuk menunjukkan persetujuan dan pelbagai emosi. Hal ini membolehkan individu bertindak balas terhadap item yang disiarkan di halaman media sosial mereka tanpa harus menulis sesuatu secara langsung. Individu juga dapat berkongsi maklumat dengan rakan dan pengikut dengan menggunakan satu klik sahaja. Berita palsu merujuk kepada jenis jurnalisme yang terdiri daripada maklumat palsu yang diterbitkan sebagai kandungan kewartawanan. Selalunya, gabungan maklumat palsu dan sensasi sepenuhnya disebarkan untuk menyesatkan, menyebabkan kerosakan dan mencapai tujuan kewangan atau politik tertentu. Selain itu, ada juga pihak yang menyalahgunakan media sosial dan blog untuk menyebarkan pembohongan dan propaganda. Contoh dapat dilihat dengan penyebaran propaganda iaitu Malaysia akan muflis dan ia merupakan kegagalan yang besar. Datuk Seri Najib iaitu Perdana Menteri Malaysia ketika itu kemudiannya memberi amaran terhadap propaganda palsu oleh pihak lawan politik yang berpotensi mengancam kestabilan negara. Beliau kemudian mengkritik pembangkang politik kerana menyebarkan berita palsu yang dapat memusnahkan keamanan dan keharmonian negara. Sejak penularan wabak coronavirus, berita palsu kerap ditemui di media sosial. Berita palsu tersebar lebih cepat dan mudah daripada coronavirus itu sendiri. Masyarakat bukan saja memerangi wabak, bahkan juga berperang dengan infodemik. Wabak COVID-19 ini bukanlah penyakit berjangkit pertama yang berlaku dalam era media sosial. Pada masa kini, maklumat yang tepat dan berguna yang diperlukan untuk berkomunikasi secara adil semakin sukar untuk dikenal pasti. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Asia Tenggara menyaksikan telah menyekat kebebasan internet. Kawasan ini juga dianggap sebagai wilayah yang paling dinamik undang-undang mengenai berita anti palsu semasa wabak COVID-19. Maklumat telah dikumpulkan dari pelbagai sumber dalam talian. Kajian ini pertama kali meneliti wacana mengenai berita palsu yang dikemukakan oleh ahli politik Malaysia. Pelbagai proses politik, sosiopolitik, sejarah, keadaan negara untuk menjelaskan serta menerangkan bagaimana dan mengapa kerajaan Malaysia berusaha menolak berita palsu. Masuk dalam berita palsu tetapi ia tidak perlu menghina kebenaran. Wada dan Derasan pada tahun 2017 berpendapat bahawa beberapa item kandungan seperti kebencian, ucapan, gangguan, meme dan sekira tidak boleh digambarkan sebagai berita, iaitu Liana Benegru, Jonathan Gray, termasuk Baturini dan Michael Maury pada tahun 2020. Berita palsu kebanyakan jatuh ke dalam pergabungan tanggapan pertama dan kedua. Ia dapat dilihat bahawa istilah berita palsu telah disalahgunakan dalam politik perbahasan, ahli politik dan tokoh masyarakat untuk menentang kritikan sosial terhadap mereka atau untuk menggambarkan laporan yang tidak bersetuju atau tidak memuji kenyataan dan realiti. Menurut Rakoff, infodemik merupakan beberapa fakta yang bercampur dengan ketakutan, spekulasi dan kabar angin, dikuatkan dan disampaikan dengan pantas ke seluruh dunia menggunakan teknologi. Infodemik telah mempengaruhi ekonomi nasional dan antarabangsa, politik dan juga keselamatan dengan cara sama sekali tidak seimbang dan dengan realiti. Perkara maklumat palsu yang berkaitan dengan gejala diagnosis, pencegahan dan langkah-langkah rawatan COVID-19 serta tindak balas pemerintah terhadapnya menjadi viral di platform media sosial terutamanya di Facebook. Ia diikuti oleh laporan dan kandungan utama yang salah dan menyasarkan kumpulan politik, agama dan etnik. Namun, nasihat yang tidak tepat mengenai kaedah pencegahan adalah dianggap kandungan paling berbahaya. Tandus JREC Lim ZW and Lin pada tahun 2017. Undang berkaitan penyebaran berita palsu di Malaysia. Mengikut istilah perundangan di Malaysia, berita palsu dapat didefinisikan sebagai berita, maklumat, data dan laporan yang terdapat padanya kepalsuan, sama ada pada sebahagian atau keseluruhan isinya. Situasi semasa penggunaan internet tanpa had melalui berbagai bentuk kemudahan teknologi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Twitter dan Facebook
mengakibatkan capaian berita dan maklumat semakin cepat, tidak terkecuali isu penyebaran berita palsu. Di Malaysia, meskipun telah terdapat perundangan yang mencukupi bagi mengadili isu penyebaran berita palsu seperti Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588, pun begitu, pindaan-pindaan tersebut dilihat mampu memberi kesan yang mudarat terhadap kebebasan media dan membahayakan perlembagaan jaminan seperti pada perkara 10-1-A perlembagaan mengenai hak kebebasan bersuara selagi tidak menyalahi 3 hak iaitu ras, agama dan institusi beraja di Malaysia. Hal ini membuatkan kerajaan Malaysia sentiasa peka dalam menambah baik perundangan sedia ada dan memperkenalkan rang undang-undang yang baharu bagi mendepani permasalahan ini. Pada 27 Mac 2018 yang lalu, sebuah rang undang-undang yang bernama Akta Berita Tidak Benar 2018 telah dibentangkan di Parlimen Malaysia. Tujuan akta ini digubal adalah bagi terus menjamin kepentingan awam serta melindungi rakyat daripada menjadi mangsa penyebaran berita palsu. Akta ini memperuntukkan hukuman denda tidak lebih daripada RM500,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Parlimen Malaysia meluluskan Akta Berita Tidak Benar 2018 ini pada 2 April 2018 dan ianya mula dikuatkuasakan pada 11 April 2018. Walau bagaimanapun, kerana kandungan RUU ini yang longgar dan tidak jelas, ianya telah dimansuhkan apabila Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang Akta Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2019. Akta ini dimansuhkan supaya tidak ada pihak yang menjadi mangsa kezaliman akta tersebut. Tambahan lagi, ia dimansuhkan kerana isu berita tidak benar boleh ditangani di bawah undang-undang sedia ada. Bagi terus mengekang penyebaran berita palsu, seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet khususnya media sosial, pihak kerajaan telah mengambil langkah proaktif serta berinovasi dengan melancarkan sebuah portal semakan berita yang diberi nama Sebenarnya.my. Portal ini menjadi sebuah pusat sehenti bagi rakyat Malaysia untuk menyemak sebelum berkongsi sesebuah berita yang belum tentu kesahihannya, sama ada yang diterima secara dalam talian, melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang dan lain-lain. Dengan adanya portal ini, diharap gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan negara dapat ditangani dengan segera. Cadangan. Antara cadangan yang boleh diketengahkan adalah usaha berita anti palsu Google dan Facebook. Platform media sosial telah melakukan beberapa usaha untuk membanteras, mengesan dan menandakan berita palsu. Facebook mencipta sistem umum untuk laporan teknologi perpustakaan. Kesimpulan, sebagai bertindak balas terhadap penolakan berita palsu, undang-undang baru telah dibuat dan dikuatkuasa di Malaysia, Singapura dan Thailand. Sementara perwakilan negara telah berulang kali menekankan penolakan terhadap berita palsu kepada semua lapisan masyarakat. Platform sebenarnya.my dan pusat berita anti palsu menjadi rakan dalam penguatkuasaan POFMA dalam membuat pembetulan di bawah akta yang telah dikenali. Oleh yang demikian, pemeriksaan fakta pemeriksaan tidak disalahguna untuk tujuan propaganda kerana mereka tidak mempertahankan pemerintah secara berlebihan atau menuduh lawan politik. Akhir sekali, konsensus berita palsu yang muncul dengan jelas menyatukan demokrasi liberal dan otoritarian di seluruh dunia dalam menyediakan sumber kesahihan tambahan untuk memerangi kepalsuan dalam talian. Dengan adanya pemerintahan yang menekankan berita palsu, kesedaran masyarakat terhadap ketenteraman awam, keselamatan negara atau pencegahan kegelisahan dijangka akan bertambah. Maka berakhirlah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.